Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, hari ini kita mulakan kelas kita untuk tajuk yang kelima, bulatan. Okey, untuk yang pertama, cikgu nak kenalkan dekat kamu mengenal bahagian bulatan. Bahagian bulatan. Okey, yang pertama kamu boleh tengok buku teks kamu muka surat 77. Okey, yang pertama ni kita nak kenal ni jejari. Apa itu jejari? Jejari ialah garisan ni. Garisan yang menyambungkan pusat bulatan dengan lilitan bulatan. Yang luar ni kita panggil dia lilitan bulatan. Yang di tengah-tengahnya adalah pusat bulatan. Okay, garisan yang menyambungkan pusat bulatan dengan lilitan bulatan kita panggil dia jejari. Okey. Yang kedua kita nak kenal adalah yang pertama pusat sebenarnya lah. Pusat bulatan yang kita kena tahu dulu ni pusat bulatan. Kalau tak ada pusat bulatan ni kita tak buat bulatan lah. Kita akan buat bulatan melalui pusat dia. Pusat bulatan. Okey, yang kedua jejari. Kemudian kita pergi kat bawah ni adalah diameter. Okey, diameter ni adalah garis lurus yang menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Tengok dia sentuh lilitan ni dan melalui pusat bulatan. Mesti melalui pusat bulatan. Okey, kita ada satu lagi garisan iaitu perentas. Perentas menyentuh lilitan dan lilitan tetapi tidak menyentuh pusat bulatan. Okey. Seterusnya kita tengok ni lengkok. Lengkok ni yang ni. Yang luar ni dia bukannya satu lilitan. Dia sebahagian daripada lilitan bulatan. Yang ni kita panggil lengkok. Lengkok bulatan. Lengkok meja maksudnya dia besar. Okay, dia lebih panjang daripada lengkok minor. Ianya adalah sebahagian daripada lilitan bulatan. Okay, kita tengok apa itu sektor. Okey, sektor ni yang dalam ni, luas. Luas yang dalam ni kita panggil sektor. Kalau luas semua ni kita panggil luas bulatan. Tetapi yang ni dia sebahagian daripada luas bulatan, kita panggil dia sektor major dan juga sektor minor. Minor ni sebab apa? Sebab luas dia kecil. Okey, major ni sebab luas dia besar. Okey, itu kita panggil dia sektor major dan juga sektor minor yang di dalam ni. Maksudnya luas ni. Okey, kemudian kita ada tembiring. Tembiring itu rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan satu perentas. Okey, ni kita panggil tembiring. Tembiring rantau. Rantau maksudnya luas lah. Luas yang dibatasi oleh satu lengkok. Ni lengkok. Dan juga satu perentas. Yang ni tembiring minor. Ini adalah tembiring major. Okey. Dah kenal dah. Cikgu nak kamu buka buku latihan kamu. Okey, kita tengok buku ni. Buku latihan kamu buku 1. Buku ni. Okey, buku 1 ni. Kita tengok yang ni. Dia kata apa? Sifat bulatan. Berdasarkan bulatan di bawah. Arahan dia Berdasarkan bulatan di bawah, lengkapkan jadual yang berikut. Okey, nak lengkapkan jadual ni kita tengok O. O ni apa dia dekat sini ni? O ni. O ni ialah pusat bulatan. Kamu tulis pusat bulatan. Okey, kemudian OQ. OQ mana OQ? OQ. OQ. Bila satu garisan, kita akan sebut dia dengan menggunakan dua huruf. OQ. OQ. Jadi garisan maksudnya OQ adalah satu garisan. OQ ialah jejari. Tulis jejari kat sini. Kemudian kita tengok PR. PR ni apa? PR ni adalah diameter daripada lilitan ke lilitan melalui pusat, ianya adalah diameter. Okey, kemudian SU. SU daripada lilitan ke lilitan tidak melalui pusat bulatan, kita panggil dia perentas. Tulis perentas. Kemudian kita tengok PQRSTU. 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 Ni apa dia? Satu ni. Lilitan. Okey, jadi lilitan.
OPQ. OPQ. Apa dia OPQ? OPQ adalah sektor minor ni, kawasan yang berlorek ni. Jadi kita tulis sektor minor. OQRSTUP ialah apa? Sektor major. OQ. Sini lah. OQRSTUP. Maksudnya semua ni lah yang ni. Yang tidak berlorek, kawasan yang tidak berlorek ni adalah sektor major. Okey. W. Mana W? Oh, yang ni pula. Okey, W ni apa? Tembering minor. Yang berlorek nah. Yang berlorek ni adalah tembering minor. Tulis tembering minor. X adalah tembering major. Y. Y tengok dia buat panjang macam ni kan. Maksudnya Y ni adalah apa? Sebahagian daripada lilitan. Kalau lilitan bulatan satu ni. Penuh ni. Okey, yang ni Y ni adalah sebahagian daripada lilitan. Jadi kita panggil dia adalah lengkok major. Sebab dia besar, maka dia jadi lengkok major. Untuk Z ni, okey, kecil kan? Maka dia akan jadi lengkok minor. Tulis kat sini. Z lengkok minor. Okey. Latih diri 5.1B. Ni nak bina bulatan. Bina suatu bulatan berdasarkan syarat yang diberikan. Okey, nak bina bulatan ni, kamu kena ada jangka lukis. Ni. Jangka lukis dan juga protractor. Okey. Dan juga pembaris lah. Okey. Pemadam. Kalau salah. Kena ada pemadam. Okey. Kita tengok macam mana kita nak lukis bulatan yang berjejari 1.5 cm. Okey, mula sekali. Ni kena tinggi sikit. Sebab pensel cikgu ni tinggi. Okey, cikgu tunjuk dekat kamu. Gunakan kertas A4 lah. Okey, dia cakap dia nak bulatan yang berjejari 1.5 cm. Maksudnya kamu kena lukis satu bulatan. Yang ni cikgu lakarkan dulu nah. Kamu kena lukis satu bulatan, kemudian kena labelkan jejari ni. Ni yang kita panggil jejari adalah 1.5 cm. Kita nak yang ni 1.5 cm ni. Okey, mula-mula sekali kalau dia sebut jejari 1.5 cm, kamu kena ukur jangka lukis kamu ni dekat pembaris 1.5 cm. Nampak ni? Ni kosong. 1.5 dekat sini kan. Okey lah. Kenapa dia kelabu? Cikgu tak tahu. Lampu ni ke? Okey lah. 1.5 kat sini. Biar ketat betul-betul. Semua dah ketat elok-elok. Ni jelas lagi nah. Okey, kita ukur ni. 1.5 kita ambil daripada kosong. Okey, ni kosong. 1.5 kita gerakkan. Kita punya pensel ni 1.5. Macam tu. Okey, dah dapat 1.5. Kena ukur dulu. 1.5 ni dah dapat dah. Kemudian kita letak. Okey. Yang ni yang tajam ni akan jadi dia punya pusat nah. Kemudian kita pusing. Tengok cara cikgu pegang di sini. Okey, pusing. Lari pula. Kalau kamu beli yang mechanical tu dia lebih baiklah sebenarnya nah. Dia tak lari ni, dia longgar sikit. Okey. So kita dapat dah. Kemudian kita tengok dia ada tanda tu macam titik tengah tu. Okey. Kamu garis titik tengah tu. Okey, garis titik tengah ni pergi ke lilitan bulatan.
Kemudian kita tanda ini adalah 1.5 cm. Jadilah bulatan kita adalah berjejari 1.5 cm. Menjawab soalan ni. Yang pertama. Okey, soalan kedua, bulatan yang berdiameter 4 cm dan berpusat di O. Berpusat di O. Yang ni pun ada berpusat di O. Bila berpusat O, maksudnya dekat pusat bulatan ni, yang tajam tadi tu kamu nampak kan, dia macam ada tajam, dia ada tanda sikit tu. Kamu letak O dekat situ. Maksudnya pusat dia O lah. Okey, sekarang ni soalan B adalah berdiameter 4 cm. Okey, bila diameter 4 cm, maksudnya jejari dia berapa cm? Diameter tu yang mana? Diameter tu daripada lilitan ke lilitan. Okey, ni katakan pusat ni cikgu lakar kat kamu nah. Yang ni lilitan ke lilitan melalui pusat. Kalau yang ni 4 meter. Kan, kalau yang ni 4 meter, 4 cm. Maafkan cikgu. Okey, 4 cm. Sini dia jadi 2 cm, sini pun 2 cm. Maka kita kena ukur 2 cm lah dekat pembaris kita sebelum kita buat bulatan berdiameter 4 cm. Okey. 2 cm. 2 cm ni. Ni inci lah. Ni cm. Letak dekat sini. Okey, tengok 2 cm. Cikgu dah ukur 2 cm. Kemudian barulah kita akan buat bulatan ni kita. Yang tajam ni letak kat tengah. Yang tajam ni akan membentuk pusat bulatan. Okey, pegang betul-betul. Ronggak sikit ni. Dan kita pusing dia lah. Okey, kita dapat satu bulatan berjejari 2 cm. Tengok dekat mana kita punya pusat dia. Yang tajam tu akan bentuk pusat dia. Ni pusat dia. Pusatnya adalah O. Berdiameter 4 cm. Lukis diameter dia. Sebab syarat dia nak kita tunjuklah diameter dia. Daripada lilitan ke lilitan melalui pusat bulatan ni 4 cm. Okey. Macam ni lah menjawab soalan B tu lah. Okey. Kemudian kita tengok ni soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2, bina suatu bulatan atau bahagian bulatan berdasarkan syarat yang diberikan. Okey, diameter yang melalui titik P dalam bulatan yang berpusat di O. Okey, dia nak diameter yang melalui titik P. Dia tak beritahu berapa jejari dia apa semua. Cuma dia nak diameter itu melalui titik P. Jadi kita buatlah berapa besar pun. Agak-agak kita jangan besar sangat sampai tak muat buku. Okey. Buat saja bulatan ni. Okey. Melalui diameter yang melalui titik P. So, diameter dia kita lukislah diameter. Melalui titik P. Diameter mesti melalui O, melalui pusat bulatan dan juga lilitan bulatan. Tapi dia bagi syarat dia melalui titik P. So, kita garislah melalui titik P. Dapat dah kita punya jawapan. Okey. Soalan B, dua perentas dengan panjang 3.5 cm dari titik P pada bulatan. Okey, dari titik P pada bulatan. Okey. Maksudnya dia kata P
P ni juga adalah lilitan bulatan yang dilalui oleh lilitan bulatan. Jadi kita ukurlah daripada O ke P untuk kita buat lilitan bulatan tu. Sebab sekejap lagi perentas tu akan melalui titik P. Jadi kita ukur daripada O ke P. Okey ni. Dah elok-elok dah ni. O ke P. Okey, kemudian kita lukis bulatan. Okey, siap. Kemudian dia kata melalui, ada perentas kan, melalui titik P. Dua perentas dengan panjang 3.5 cm dari titik P pada bulatan. Okey, jadi kita ukur 3.5 cm dekat pembaris kita. Kamu tak boleh ukur macam ni ya. Tak boleh letak siap-siap macam ni. Semua tak boleh, kena ukur guna ni. Dan tanda itu kita panggil dia bina. Bila bina dia kena ada tanda pembinaan. Okey, 3.5, jadi kita ambil pembaris kita, ukur 3.5 cm. Okey, 3.5 cm, kosong kat sini. Tolak ni 3.5 kat sini. Okey. Jadi kita mula dengan titik P ni, kita letak yang tajam kita dekat P. Kita tanda, oh ni 3.5 dan satu lagi 3.5 sebab dia nak dua perentas. So satu lagi 3.5 adalah di sini. Jadi kita dapat dua tanda. Tengok cikgu, tanda satu, tanda yang kedua. Kemudian kita garis dekat titik persilangan. Yang kita tanda ni dia membentuk titik persilangan dekat lilitan bulatan. Kamu tanda pergi dekat P. Okey. Kemudian tanda satu lagi yang kita garis tu sebab dia nak dua perentas. Jadi inilah dia perentas 3.5 cm. Ini pun perentas 3.5 cm. Okey, dari titik P pada bulatan. Okey, soalan C. Dia nak apa pula? Sektor bulatan bersudut 60 darjah pada pusat bulatan yang berjejari 2.8 cm. Okey, mula-mula kita bina 2.8 cm. Jejari bulatan yang berjejari 2.8 cm. Okey, kita ukur 2.8 cm. Dekat mana 2.8 cm? Okey, letak yang tajam ni dekat kosong. Kemudian tolak ni sampai 2.8 cm. Yang ni 3, 9, 8 kat sini. Okey. Okey, dah dapat dah. Okey. Oh, ni pusat dia. Okey, kemudian kita buat bulatan. Okey, kemudian dia kata bersudut 60 darjah. Okey, bila sudut 60 darjah kita kena guna protractor. Okey, kita tanda satu garis nah. Tanda satu garis dulu untuk kita jadikan dia sebagai panduan. Kita nak letak protractor kita tu. Tandalah kat mana-mana bahagian pun. Okey, cikgu tanda kat situ. Kemudian kita nak ukur protractor kita 60 darjah. Kamu letak protractor kamu di tengah-tengah ni. Tengah-tengah protractor kamu ni, kamu letak dia. Okey, kemudian kamu ukur 60 kat mana? Kalau garisan kita ni kosong dekat sini, kita kena ikut garisan ni kosong. Jangan ambil yang 180 ni. Nampak ni 180 kita tak mahu lah. Kita nak bermula dengan kosong. Baru kita boleh kira 60. Kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dekat sini 60 kita. Kalau kamu ambil ni, kamu tengok yang hujung ni, tahu-tahu kamu ambil 60 sebab dia ada dua ukuran lah. Sama ada kita nak ukur dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan. Bila kita buat garisan di sebelah kanan, maka kita ukurlah yang menggunakan kosong yang di sebelah kanan. Okay, jadi kita dapat ni sini 60. Dah dapat ni kita pun garis. Okay, ni ke pusat bulatan kita. Jadi inilah dia sudut 60 darjah. Okay, boleh ya.
Okey, D. Soalan D. Sektor bulatan bersudut 120 darjah pada pusat bulatan yang berjejari 3.3 cm. Maka kita ambil jangka lukis kita, ukur 3.3 cm. Okey, 3.3, 3, 1, 2, 3. Okey, kat sini 3.3. Yang tajam kita letak dekat pusat bulatan. Dan kita pusing. Pastikan satu line sahaja bulatan kamu. Kamu tak boleh jadikan dia double line, berline-line. Banyak line, tak boleh. Satu saja. Kalau boleh jangka lukis tu, jangan bagi dia bergerak. Nanti dia akan membentuk 2-3 line. Okey. Dah dapat dah satu bulatan berjejari 3.3 cm. Kemudian dia nak apa? Dia nak bersudut 120. Okey, garis. Kali ni cikgu tunjuk dekat kamu, cikgu garis di sebelah sana pula. Di sebelah kiri. Okey, katakan cikgu garis di sebelah sini. Macam mana kita nak gunakan protractor kita? Kita letak di tengah-tengah protractor, di tengah-tengah pusat ni. Dan garisan bawah ni, sorry nah, cikgu punya protractor dah tak nampak dah bawah ni. Okey, kamu letak garisan yang bawah ni betul-betul di atas garisan yang kita buat tu. Okey, kemudian kita tengok. Kalau kita mula dengan belah sini, belah kiri, kita kena ambil kosong yang dekat atas ni lah. Jangan kita ambil yang bawah ni pula. Yang bawah ni dia yang bawah ni dia bermula dengan 180. Kita nak kosong ni sebab daripada kosong yang baru kita boleh dapat 120 tu. Kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Jadi 120 tu kat sini. Tanda dengan pensel kamu. Okey, kemudian kamu bawa pergi dekat pusat bulatan. Okey. Dapatlah ni sudut 120 darjah. Okey. Okey, latihan subtopik 5.1. Kita tengok. Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O. Okey. Padankan bahagian-bahagian bulatan yang dilabelkan. Okey, J ni apa dia? Perentas. Garis pergi dekat perentas. Okey. Kamu garislah, kamu padankan. Ini adalah J. Okey, kemudian K. K ni apa ni? Daripada lilitan ke lilitan melalui pusat bulatan. Ianya adalah diameter. Okey, kemudian L. L ni, duduk dalam ni L ni. Sektor minor L. Okey, garislah. Kamu garis, cikgu tak mau ni. Basahkan buku ni. Okey, kemudian jejari. Kita ada M. M jejari. Okey. Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O. Lukis diameter yang melalui titik T. Okey, dia nak kamu lukis diameter yang melalui titik T. Lukis je lah diameter dia. Satu garisan sebab tu kena ada pembaris. Tak ada pembaris, cikgu pangkah lah jawapan tak boleh. Tak ada pembaris, kena guna pembaris. Okey, ni diameter sebab ini melalui pusat dan melalui titik T. Saja. Okey, soalan seterusnya, berdasarkan langkah-langkah di bawah, bina sebuah bulatan pada ruang jawapan. Okey, kita nak bina bulatan dekat sini. Berdasarkan apa yang dia kata ni, bina sebuah bulatan berdiameter 4.8 cm dan berpusat O. Jadi kamu kena bina diameter yang berukuran 4.8 cm. Okey, letak pembaris kamu elok, ukur 4.8 cm. Okey, kosong. 4.8. Okey, dekat sini. Okey. Kemudian buat bulatan. Besar juga bulatan ni, 4.8 cm. Berdiameter. Oh, sorry. Bila diameter maksudnya jejari dia berapa? Jejarinya 2.4 sahaja. Patutlah besar lebih sangat. Diameter kan satu bulatan tu. Kan ni diameter dia. Kan, jadi jejarinya adalah 2.4. Jadi kita kena ukur 2.4 sahaja. 4.8 bahagi 2. Jejari sama dengan satu diameter sama dengan 2 jejari. Jadi 2.4 sahajalah.
2.4. Okey. Letak center-center. Pusing kita punya jangkau lukis. Okey, kemudian berpusat di O. Ni pusat kita nah yang ada tanda sikit tu. Okey, ni kita letak O. Okey, siap yang pertama. Kemudian dia kata tandakan satu titik X pada lilitan. Tandakan satu titik X pada lilitan. Okey, yang ni lilitan. Kemudian kita tanda satu titik X. Kamu nak tanda kat mana pun ikut skor kamu lah. Nah, okey, tanda kat sini. Cikgu nak tanda kat sini. Ni X, cikgu. Okey, kemudian bina dua perentas dengan panjang 2.5 cm dari titik X. Jadi kita ukur dulu jangkau lukis kita 2.5 cm. Okey, kosong. 2.5. Kat sini 2.5 cm. Okey, kemudian dari titik X kita tanda kita punya ni. Okey, kemudian tanda belah ni pula. Okey, dapat dah tanda yang macam ni. Kita ambil pembaris. Kita garis daripada titik persilangan ni ke titik X. Titik persilangan ni ke titik X. Okey, satu perentas. Kemudian satu lagi perentas. Okey, siap untuk nombor 3 nah. Kemudian bina dan lorekkan sektor bulatan bersudut 120 darjah pada pusat bulatan. Okey. Nah, sebelum tu yang kita lupa nak buat ni diameter ni. Kita kena lukis diameter ni. Okey, diameter. Lukis je kat mana-mana pun asalkan dia hanya adalah diameter nah, yang melalui pusat bulatan. Okey, daripada lilitan ke lilitan melalui pusat bulatan. Okey, kemudian kita dah ada garis panduan untuk kita ukur. Untuk kita ukur sudut 120. Jadi kita ukurlah ni. Kalau kita ambil kot ni, kita letaklah kot terbalik ni. Sebab kita nak ukur sudut tu sebelah sini. Okey, kita letak di tengah-tengah garisan, di tengah-tengah pusat ni. Dan garisan kita, protektor ni di atas garisan yang kita lukis tadi. Kemudian kita nak ukur 120. Kita tengok kosong, 10. Kamu boleh ambil dua-dua belah. Nak ukur daripada belah sini pun boleh. Nak ukur daripada belah ni pun boleh. Okey, cikgu ukur daripada sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Okey, kat sini. Kat sini cikgu nak tanda tak nampak. Kan, sini kan. Okey lah ni. Yang mana nampak daripada sini. Sebab ni 120 dia kat sini. Okay, jadi cikgu ambil yang atas ni. Kita ukur daripada belah sini pula. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Kenapa cikgu sebut 0, 10, 20? Cikgu tak ambil terus 120. Sebab 120 tu ada dua. Sekali kamu tersilap ambil yang atas ataupun ambil yang bawah. Jadi, jangan terus ambil nombor. Cuba tengok ni. Yang mana kosong? Kita bermula dengan kosong. Okay, jadi, yang ni kosong. Maka sini 120 dia. Kita ambil yang atas. Okay. Maka kita dapatlah sektor minor kita sebelah sini. Dan lorekkan. So, lorekkanlah dia. Ini bermaksud sudut 120 darjah. Okey, tengok sifat simetri perentas. Okey, sifat simetri perentas. Okey, yang ni kamu boleh rujuk buku teks dulu. Okey. Rujuk buku teks.
Ni ya, sifat-sifat geometri ni muka surat 82. Muka surat 82 yang menyatakan bahawa pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Ni sifat-sifat dia. Kalau kita ada satu perentas yang berserenjang dengan jejari ni, ianya adalah bersudut 90 darjah dan sisinya adalah sama. Tengok ni. Kalau yang ni dia sama yang ni. Kalau yang ni, yang bawah ni, dia sama. Kemudian tengok yang ni pula. Ni ciri-ciri yang kedua. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Ni ciri yang kedua. Kalau perentas ni 5 cm, yang ni 5 cm, lengkok ni 10 cm, maka lengkok yang bawah ni juga adalah 10 cm. Yang ketiga, dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Dua perentas yang sama jarak ni jarak dia sama. Kalau ni sama panjang, yang ni sama jarak, maka satu lagi pun sama panjang dan sama jarak juga. Kita tengok buku latihan gambar. Murid mana hantar ke Omi ke buku test? Sifat simetri perentas. Labelkan setiap bahagian bulatan berikut dengan betul. AB ni apa? AB ni adalah diameter. Sebab daripada lilitan ke lilitan melalui pusat. Maka kamu tulis dekat sini diameter. AO, BO. AO dan juga BO. Daripada pusat ke lilitan, ini kita panggil dia sebagai jejari. So, tulis dekat sini jejari. O adalah pusat bulatan. O adalah pusat bulatan. Soalan B. OF. OF. OF ni apa? Daripada O ke F. Sama juga. Ini adalah jejari. CE. CE adalah perentas. ST, UV. ST, soalan D yang ni. Soalan C. Soalan C, AO dan BO. AO dan BO adalah apa? AO dan BO adalah pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang yang bertemu di O. Ni pembahagi dua sama serenjang. Sudut ni sudut 90 daripada perentas ni. Dia bersudut 90, maka ianya adalah pembahagi dua sama serenjang yang bertemu di O. Kemudian soalan D. Soalan D, ST dan UV. ST dengan UV ni apa? Ini adalah satu garisan yang melalui lilitan tetapi tidak melalui pusat bulatan. Ianya adalah perentas. SXT. SXT. Ini. Sebahagian daripada lilitan bulatan kita panggil sebagai lengkok. Dan satu lagi adalah UYV. UYV ini adalah lengkok bulatan lah kedua-dua ni. Kita tengok latih diri 5.2b. Tentukan pusat O dan jejari bagi bulatan berikut menggunakan jangka lukis dan pembaris. Dia bagi dekat kamu satu bulatan yang tak ada apa-apa pun. Kemudian dia nak kamu tentukan jejari. Tentukan pusat dan juga jejari. Macam mana kita nak buat nak tentukan pusat dan jejari? Mula-mula sekali kita kena bina dua perentas. Tengok ni dia punya arahan dia. Bina dua perentas AB dan AC dari titik A bulatan itu. Kita bina perentas. Titik A dia kat sini.
Titik A kamu dia tak bagi apa-apa, ikut suka kamu nak bubuh tang mana pun titik A tu. Nah, kamu nak letak dekat atas ni ke titik A. Kalau kamu letak dekat sini, maka kamu kena bina dua perentas. Okay, A, B dan AC dari titik A. So, binalah dua perentas dari titik A ni. Perentas cikgu dah ajak dah tadi. Ukur berapa cm, bina dua perentas. Sekali kamu bina yang ni. Cikgu nak kamu bina yang ni. Kemudian turn in dalam Google Classroom. Okey, kemudian dah bina perentas. Yang kedua, bina garisan pembahagi dua sama serenjang bagi perentas A, B dan AC. Okey, bila kamu dah dapat ni, kamu kena bina pula pembahagi dua sama serenjang. Macam mana nak buat pembahagi dua sama serenjang? Ingat lagi tak? Pembahagi dua sama serenjang. Ada satu garisan. Okey, kita bina pembahagi dua sama serenjang. Okey, daripada titik ni, kamu bina persilangan ke atas ni, titik persilangan ke atas ni. Dan bawah. Okey, kemudian daripada titik yang satu lagi, bina yang satu ni dan bawah ni. Kemudian kita garis. Nah, ni maksudnya pembahagi dua sama serenjang. Okay, jadi, bila kamu ada satu bulatan tadi tu, kamu ada satu bulatan, titik A kamu dekat sini, kamu pun bina dah dua perentas. Daripada titik A ni, kamu dah bina dah dua perentas. Seperti arahan yang nombor 1, kemudian kamu kena bina pembahagi dua sama serenjang daripada perentas ni. Ni perentas yang pertama, dia labelkan sebagai A, B dan AC. Okay, sini B, sini C. Maksudnya A, B dan AC ni adalah perentas. Kamu kena bina pembahagi dua sama serenjang daripada sini. Mula dengan perentas yang pertama. Okay, pada titik B pula. Atas satu, bawah satu. Jadi kita dapat okay, satu pembahagi dua sama serenjang ni yang pertama. Kemudian dari garisan AC pula, dari titik A dan titik C, kita nak bina satu lagi pembahagi dua sama serenjang. Okey, satu atas, satu bawah. Daripada titik A, satu atas, satu bawah. Kemudian kita garis guna pembaris. Maka titik persilangan ini adalah pusat bulatan. Tandakan dengan O. Tandakan dengan O. Kemudian lukis satu garisan dari O ke lilitan bulatan dan namakannya sebagai OD. Dari titik O, pergi ke lilitan bulatan, tandakan sebagai D. Yang ni lah yang kita nak kira ukur dia. Daripada OD ni kita nak ukur dia berapa cm. Yang ni cikgu buat ni berapa? 2.5. So, cikgu dapatlah je cari sama dengan 2.5 cm. Ni, sekali kamu buat dekat sini, cikgu nak kamu buat yang ni. Kemudian turn in dalam Google Classroom. Okey. Setakat itu dulu untuk hari ni. Okey, siapkan buku kamu yang mana latihan ni daripada muka surat 16. Okey, 16, 17, 18 dan 19. Kemudian turn in dalam Google Classroom muka surat 19 sahaja. Okey, baiklah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.